أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14, baris yang ke-12 daripada bawah. Muka surat 14, baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ke-19 daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang terkemudian makmum, yakni ketinggalan oleh makmum daripada imamnya, atau terdahulunya makmum daripadanya daripada imam, dengan makna makmum mendahului akan imam. Terkemudian, yakni ketinggalan makmum daripada imam, ataupun terdahulu, yakni mendahului oleh imam akan makmum dengan dua rukun fi'li keduanya, dengan ketiadaan uzur, maka batal sembahyang. Yang mana minggu lepas saya pergi kepada syarat sah berjemaah yang ke-13 daripada 13 syarat untuk sah berjemaah. Jadi minggu lepas saya pergi kepada syarat sah berjemaah yang ke-13 daripada 13 syarat untuk sah berjemaah, dengan bahawa makmum tidak boleh terkemudian daripada imam. Makmum tidak boleh mendahului imam dua rukun dengan tiada keuzuran, maka batal sembahyang. Berkaitan dengan makmum yang mendahului imam, saya sebut dah minggu lepas tu, peliklah berlakunya. Makmum mendahului imam, contohnya imam masih lagi berdiri, tiba-tiba makmum mendahului dengan bahawa makmum rokok seorang diri. Mendahului seumpama tu, satu pandangan menyatakan makruh, satu pandangan menyatakan haram, dosa kecil. Kemudian imam dalam berdiri laginya, makmum yang mendahului pada rokok tadi, makmum tu kemudian i'tidal pula. Jadi makmum tu sudah mendahului imam satu rukun yang lengkap, satu rukun yang sempurna, iaitu rukun rokok. Adapun i'tidal, makmum tu masih lagi berada dalam i'tidal. Makmum tu masih lagi berada dalam i'tidal, maknanya barulah dia masih lagi dikatakan mendahului imam satu rukun, iaitu rukun rokok. Jadi bila makmum ni i'tidal, hukumnya adalah haram, dosa besar, tetapi belum lagi membatalkan sembahyang. Jangan peliklah pulaknya, dah kata haram, tidak membatalkan sembahyang, tidak membatalkan sembahyang. Imam masih lagi dalam berdiri, belum lagi rokok, tiba-tiba makmum nak berpindah kepada sujud yang pertama. Jadi makmum ni pun turun ke bawah, walaupun lututnya belum lagi sampai ke lantai, tetapi makmum yang turun ke bawah ini sudah tidak lagi dinamakan i'tidal. Maknanya makmum ini sudah mendahului imam dua rukun yang lengkap, dua rukun yang sempurna,
Mana dua rukun yang lengkap, yang sempurna? Satunya rukun rakaat, satunya rukun i'tidal. Maknanya makmum sudah mendahului imam, dua rukun yang sempurna tadi, batal sembahyang jikalau tiada keuzuran. Uzur macam mana? Dia tersalah mendahului. Tersalah macam mana? Macam saya sebut minggu lepas lah, ada dua imam. Ada dua imam yang berdekatan. Dua imam macam mana? Yang mana asalnya dua imam tadi itu makmum. Selepas imam yang berada di hadapan itu memberi salam, makmum yang yang tak cukup rakaat bangun tambah rakaat. Kemudian ada pula makmum lain gi turuti hak makmum tambah rakaat. Jadi imamlah makmum tersebut. Kemudian ada orang lain pula gi turuti makmum yang lain. Jadi situ ada dua imam. Kemudian dalam sembahyang tu antara dua imam ni Allahu Akbar berpindah rukun. Jadi makmum ni, kita katalah makmum ni orang tua, matanya tidak jelas, dia pun turutilah hak suara tadi. Walhatu imam dia sebenar yang dituruti di hadapan itu masa lagi dalam berdiri. Yang Allahu Akbar rakaat hak sebelah, sami Allahu liman hamidah tu imam hak sebelah, bukan tu imam yang kamu ikut. Dia tukar. Kita kata kok mata tak jelas, telinga tak jelas. Lepas tu imam yang sebelah tu Allahu Akbar, turun kepada sujud, dia pun Allahu Akbar, padahal imam dia diturut tu masih lagi belum rakaat. Tu dengan keuzuran tidak sengaja, atau tidak membatalkan sembahyang. Dia tersedar sahaja, dia wajib kembali mengikuti imam dia yang sebenar kalau mendahului dalam keadaan keuzuran, dengan bahawa dia bukan dengan sengaja. Tapi hak berkaitan dengan mendahului ni, hak ni pelik lah, tidak berlaku. Yang kita nak panjang sedikit bicara adalah berkaitan dengan makmum ketinggalan daripada imam. Makmum ketinggalan daripada imam, yang mana makmum sama ada makmum tu muwafiq, sama ada makmum tu masbuk, sama sahaja, dimaafkan ketinggalan hanya setakat dua rukun sahaja. Apabila ketinggalan lebih dari dua rukun, yakni dua rukun yang sempurna, dua rukun yang lengkap, maka batal sembahyang, melainkan ada keuzuran. Contohnya pembicaraan berkaitan dengan makmum muwafiq yang ada keuzuran. Tu ada bicara, dia ada sentuhlah di pembicaraan syarat sah berjemaah tu, berkaitan dengan makmum muwafiq yang ada keuzuran, dimaafkan ketinggalan daripada imam tiga rukun yang panjang. Cuma dalam kitab Hidayatus Sibyan ni, hak berkaitan dengan makmum muwafiq yang dimaafkan ketinggalan daripada imam tiga rukun panjang, dia tidak nyatakan. Dia tidak nyatakan. Dia dalam kitab Hidayatus Sibyan di muka 24 tu hanya tuan kitab, maka tuntut olehmu akan dalam kitab yang panjang-panjang, kitab besar-besar berkaitan dengan makmum muwafiq yang dimaafkan ketinggalan daripada imam tiga rukun yang panjang, tidak didatangkan dalam kitab Hidayatus Sibyan. Dicomelnya hak berkaitan dengan makmum muwafiq yang dimaafkan ketinggalan daripada imam tiga rukun yang panjang dalam kitab Bahjah Mardiyah. Bahjah Mardiyah di hujung kitab Munyatul Musalli. Di hujung kitab Munyatul Musalli, karangan Syekh Daud Al-Fatani, di hujung tu pencetak sekalikan dengan kitab Syekh Daud Al-Fatani, kitab Bahjah Mardiyah. Oleh kerana kitab Bahjah Mardiyah ni dia hanya dalam lebih kurang 5 muka surat sahaja, jadi pencetak dicetak kitab Bahjah Mardiyah bersekali dengan kitab Munyatul Musalli, yang terkadang nama kitab Bahjah Mardiyah tu, nama kitab tu jadi hilang. Kalau kata belajar pembicaraan berkaitan dengan makmum muwafiq dan masbuk,
pergi kepada makmum muafiq yang dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang dalam kitab mana? Kitab Munyatul Musalli, bukan dalam kitab Bahjah Mardiyah. Bukan Munyatul Musalli, tapi nama tu hilang sebab kitab Bahjah Mardiyah dicetak di belakang kitab Munyatul Musalli. Jadi berkaitan dengan masalah muafiq yang keuzuran yang dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang ni, dia kena kemah molek dahulu berkaitan dengan dia punya ta'rifan definisi makmum muafiq, kemudian ta'rifan definisi makmum yang masbuk. Hak tu kena kemah di situ tu. Hak berkaitan dengan makmum muafiq macam mana, makmum masbuknya macam mana. Kemudian makmum muafiq, makmum masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Kalaulah berfahaman bahawa muafiq masbuk hanya berlaku pada rakaat yang pertama, itu memang salah sangatlah. Tapi kalau dahulu-dahulu tu ramailah orang yang berfahaman seumpama tu, muafiq masbuk hanya berlaku pada rakaat yang pertama. Masa mula-mula saya tekan pembicaraan muafiq masbuk tu memang satu kesukaran lah. Pada masa tu saya baca kitab Munyatul Musalli, habis masuk kitab Bahjah Mardiyah. Masa pembicaraan bab muafiq masbuk tu memang agak kesukaran. Yang tak pernah belajar tu murah sedikit, yang belajar dah tetapi yang difahaminya adalah muafiq masbuk hanya berlaku pada rakaat yang pertama. Kemudian satu laginya hak agak sukar untuk diajar oleh kerana mereka yang telah belajar ni diajar dengan takrifan definisi muafiq masbuk yang tidak betul. Ini hak mula-mula saya ni bicara hak berkaitan dengan muafiq masbuk ketika mengajar kitab Munyatul Musalli masuk pada kitab Bahjah Mardiyah. Saya pernah terdengar lah, ini dalam radio pernah terdengar. Jadi yang bertanya tu memang tanya tu kita kata tanya orang yang pandai dah jugalah, cuma mungkin dia tanya tu untuk mengkejapkan, untuk mengkuatkan sahaja. Jadi dia tanya tu macam dia tahu dah, dia belajar dah, mungkin dia sendiri pun agak tak berapa kejap, apa kemah berkali dia tanya tu nak kejap, dia tanya tu nak kemah. Dia tanya rakaat yang ketiga keempat imam mempercepatkan bacaan, maka adakah makmum di rakaat ketiga keempat yang imam mempercepatkan bacaan, sekejap sahaja imam sudah rakaat, adakah makmum di belakang tu jadi masbuk? Mana soalan tu, rakaat ketiga keempat ni makmum tu jadi masbuk ke tidak tu, mana soalan tu pandai dah tu, pandai dah. Jadi imam mempercepatkan bacaan, kemudian makmum yang di belakang tu jadi masbuk ke tidak. Tanya soalan tu lah dalam radio, jawablah hak dalam radio tu, ustaz dalam radio tu jawab, masbuk hanya berlaku pada rakaat pertama saja, tidak berlaku pada rakaat ketiga keempat. Ada. Itu salah sangat. Cuma yang biasa berlakunya masbuk kat pertama lah, hak mari lambat tu. Itu hak biasa berlaku. Tetapi masbuk boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat, terutama rakaat ketiga dan keempat apabila imam mempercepatkan bacaan Fatihah ketika membaca Fatihah yang perlahan. Tapi malah biasanya masbuk di rakaat yang pertama, hak makmum ni masuk semaya lambat tu. Tapi bukan kata masbuk hanya
berlaku pada rakaat pertama saja. Jadi yang jawab tu masbuk rakaat pertama saja. Ni kebanyakan faham orang dulu-dulu. Dia berlaku pada tiap rakaat. Dia muafiq masbuk ini dia berkait dengan hukum bagi makmum, sama ada wajib membaca Fatihah ataupun tidak wajib membaca ataupun menyudahkan bacaan Fatihah. Jadi muafiq masbuk ini berkait dengan Fatihah. Kita maklumlah orang sembahyang seorang diri wajib membaca Fatihah. Tu imam wajib membaca Fatihah. Tu imam wajib membaca Fatihah. Kemudian makmum, makmum pula. Adakah makmum sama macam orang sembahyang seorang diri? Adakah makmum sama macam orang ni menjadi imam wajib membaca Fatihah? Maka makmum yang wajib membaca Fatihah, makmum yang wajib menyudahkan bacaan Fatihah sebelum berpindah pada rukun rakaat adalah makmum yang muafiq. Sebagaimana orang sembahyang seorang diri, sebagaimana tu imam, begitu juga makmum yang muafiq, tanpa menyudahkan bacaan Fatihah tiba-tiba rakaat, batal sembahyang, sama sahaja. Orang sembahyang seorang diri, tu imam kita maklumlah, dia rakaat tanpa menyudahkan bacaan Fatihah. Apa hukum dia? Batal sembahyang. Sama dengan makmum muafiq, rakaat tanpa menyudahkan bacaan Fatihah, maka batal sembahyang. Melainkan makmum masbuk, wajib masbuk ni baca setakat yang sempat dibaca. Yang baki laginya ditanggung oleh imam. Bahkan terkadang makmum masbuk ni satu ayat pun tak sempat nak baca. Satu Fatihahnya ditanggung oleh imam. Itu beza antara hukum Fatihah bagi makmum yang muafiq dengan hukum membaca Fatihah bagi makmum yang masbuk. Hukum yang sangat berbeza. Kalaulah makmum tersebut muafiq tetapi buat hukum seperti makmum yang masbuk, makmum yang masbuk buat hukum seperti makmum yang muafiq, batal sembahyang. Bukan luput fadilat berjemaah 27, bukan batal sembahyang. Buat hukum berbeza. Tetapi sebelum kita pergi kepada hukum muafiq masbuk, kita kena jelas pasti dahulu dia punya takrif definisi muafiq, takrif definisi masbuk, kena jelas, kena sahih dahulu. Makmum muafiq ni macam mana nak kata makmum muafiq, makmum masbuk ni macam mana nak panggil makmum masbuk. Barulah pergi pada hukum. Makmum muafiq wajib menyudahkan bacaan Fatihah sebelum rakaat, tanpa menyudahkan bacaan Fatihah tiba-tiba rakaat, batal sembahyang. Barulah pergi pada hukum makmum masbuk, wajib rakaat serta merta bila imam rakaat. Kalau tidak rakaat serta merta bila imam rakaat, imam iktidal barulah rakaat, batal sembahyang. Ni. Tapi nak pergi pada hukum tu lah, kena jelas molek makmum muafiqnya macam mana, makmum masbuknya macam mana. Hak berkaitan dengan dimaafkan ketinggalan dua rukun tadi ni sama saja. Makmum muafiq pun sama, makmum masbuk pun sama, dimaafkan ketinggalan daripada imam dua rukun. Imam rakaat, makmum masih belum rakaat, tak apa. Imam i'tidal, makmum masih belum rakaat, tak apa. Tapi imam sudah nak turun pada sujud yang pertama, imam turun ke bawah walaupun lutut tak sampai latar lagi, tapi bukan lagi berada dalam rukun i'tidal, sudah ketinggalan dua rukun yang sempurna, iaitu rukun rakaat ketinggalan, rukun i'tidal pun ketinggalan, rukun sujud belum masuk lagi. Tapi sudah tidak dalam rukun i'tidal. Makna sudah ketinggalan dua rukun yang sempurna, rakaat dan i'tidal. Batal sembahyang bagi makmum yang muafiq
dan batal sembahyang bagi makmum yang sebut, melainkan ada keuzuran bagi makmum yang muafiq. Keuzuran bagi makmum muafiq yang dimaafkan ketinggalan sampai 3 rukuk panjang ni lah. Ni panjang bicara dalam kitab Bahjah Mardiyah, panjang bicara tak berkaitan dengan makmum muafiq yang dimaafkan ketinggalan sampai 3 rukun yang panjang. Tetapi sebut kata makmum sama ada muafiq ataupun masbuk hanya dimaafkan ketinggalan setakat 2 rukun. Bukan kata sebut kata muafiq maaf ketinggalan 3 rukun yang panjang. Sebut kata muafiq maaf ketinggalan dengan 3 rukun panjang. Betul gitu. Muafiq sama, masbuk sama, hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun sahaja. Melainkan muafiq yang ada keuzuran baru dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Apabila bicara, nanti saya pergilah kepada ta'rifan muafiq dan masbuk. Bila bicara kata makmum dimaafkan ketinggalan daripada imam 2 rukun, termasuk rukun panjang dan rukun pendek. Kita dahulu sudah membicarakan berkaitan dengan rukun pendek. Kita bicara dahulu berkaitan dengan rukun pendek. Satunya i'tidal, satunya duduk antara 2 sujud. Kita bicara dah. Sebab perkara yang membatalkan sembahyang yang kedua belah memanjangkan akan rukun yang pendek. Kita bicara dah panjang dah. Rukun pendek tu i'tidal dan duduk antara sujud. Adapun rukun fi'li yang lain adalah rukun panjang. Rukun fi'li yang lain mana? Rukun qiyam, rukun panjang. Mana rukun fi'li? Rukun raka', rukun panjang. Sujud, rukun panjang. Mana lagi rukun fi'linya? Duduk bagi tasyahud akhir, itu rukun fi'li, rukun panjang. Membaca tasyahud akhir itu rukun qauli. Duduk bagi tasyahud akhir itu rukun fi'li, sebagaimana berdiri ketika membaca Fatihah. Berdiri rukun fi'li, membaca Fatihah sunnah rukun qauli. Gitulah. Berdiri rukun fi'li, membaca Fatihah rukun qauli. Duduk bagi tasyahud akhir rukun fi'li, membaca tasyahud akhir rukun qauli. Lemah daripada berdiri semain duduk. Kemudian tasyahud itu pula nak duduk lemah daripada duduk. Tasyahud dalam keadaan mengiring, tasyahud dalam keadaan melentang. Begitulah. Berdiri, duduk, mengiring, melentang. Itu berkaitan dengan orang yang lemah daripada rukun fi'li berdiri dan orang yang lemah daripada rukun fi'li duduk. Jadi rukun fi'li, rukun panjang, berdiri, raka', sujud dan juga berduduk bagi tasyahud akhir. Itu dipanggil rukun panjang. Apa makna panjang? Dia berdiri 1 jam, dia baca surah yang panjang, itu rukun panjang, tak ada apa-apa. Dia raka' setengah jam, rukun panjang. Dia sujud setengah jam, rukun panjang. Dia duduk ketika membaca tasyahud akhir setengah jam. Sudah baca tasyahud, sudah baca selawat, sudah baca selawat Ibrahimiyah. Dia baca doa, doa, salam belum lagi. Lama tu. Duduk tu dia panggil rukun panjang. Dia berdoa sampai setengah jam pun tak batal sembahyang. Itu rukun panjang. Jadi bila sebut kata maaf 2 rukun, maaf ketinggalan 2 rukun, termasuk rukun panjang dan rukun pendek. Mana rukun panjang? Raka'. Rukun pendek i'tidal. Sebagaimana saya sebut minggu lepas, tu imam terlupa membaca kunut, maka makmum pun membaca kunut pendek. Allahumma firli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syaratnya makmum yang membaca kunut pendek tadi tu sempat sujud ketika imam belum bangkit daripada sujud yang pertama. Tiba-tiba imam sudah duduk antara 2 sujud. Dia sudah tidak lagi disunatkan membaca kunut, hanya harus sahaja. Tiba-tiba dia duduk i'tidal lagi, dia membaca kunut ni. Imam sudah sujud yang kedua. Dia sudah ketinggalan 2 rukun yang sempurna, 2 rukun fi'li yang sempurna. Sempurna mana apa? Sujud yang pertama
memang sudah ketinggalan. Duduk ada sujud, sudah ketinggalan. Sebab imam sudah sujud yang kedua. Dipanggil ketinggalan 2 rukun yang sempurna. Makmum sudah ketinggalan sujud yang pertama dengan duduk antara 2 sujud. Sebab imam sudah sujud yang kedua. Batal sembahyang. Dia ketinggalan pun bukan saja-saja. Dia membaca kunut yang imamnya terlupa. Kunut pula bukan sunat hai'ah. Kunut sunat aba'at. Tetapi tetap sunat. Bila ketinggalan kerana nak menyempurnakan perkara sunat, kalaulah sampai ketinggalan 2 rukun yang sempurna, tetap batal sembahyang. Berapa? Ketinggalan 2 rukun. Mana 2 rukunnya? Rukun yang pertama, sujud yang pertama, rukun panjang. Rukun yang kedua, duduk antara sujud, rukun pendek. Dia kalau sebut kata 2 rukun, capur panjang dan pendek. Tapi dia sebut kata, dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Kalau kita jumpa masalah seumpama tu, 3 rukun yang panjang. Rukun panjang yang pertama, rokok. Rukun panjang yang kedua, sujud yang pertama. Rukun panjang yang ketiga, sujud yang kedua. Mana kalau capur kok 5 rukun lah ketinggalannya. Capur dengan iktidal 1, duduk ada sujud 1, rukun pendek jadi ke-5 lah. Tapi dipanggil ketinggalan 3 rukun yang panjang. Rokok, sujud yang pertama, kemudian sujud yang kedua. Tapi waktu berkait dengan muafiq yang ada keuzuran. Tapi kalau sebut kata makmum sama ada muafiq ataupun masbuk, hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun sahaja. Lepas tu kita dalam sembahyang, walaupun kita sembahyang sendiri ni, memang kita sembahyang agak lambat. Kita sembahyang seorang diri ni, tidak terkejar-kejar. Apabila kita menjadi makmum, kita kena segera berpindah rukun apabila imam berpindah rukun. Jangan kita buat style kita. Saya sembahyang lambat-lambat, nak khusyuk, nak tadabbur, tafakur dalam sembahyang ni. Sembahyang seorang diri. Bila kita menjadi makmum, kita kena ikut perpindahan rukun oleh imam. Bila kita menjadi imam, perbuatan kita, bacaan kita dikena sederhana. Imam tadi kalau sembahyang sendiri-sendiri, mungkinlah bacaan dia panjang, pergerakan dia lambat. Tapi bila menjadi imam, bacaan dia kena sederhana, pergerakan dia kena sederhana. Jangan terlampau cepat, jangan terlampau lambat. Itu imam. Kita makmum pula, kita mesti mengikut perpindahan rukun oleh imam. Sehingga kan kalau kita surah belum sempat lagi selesai baca, imam rokok, afdal kepada kita segera rokok tanpa menyudahkan bacaan surah. Dalam rokok kita tak sempat tasbih 2 kali sahaja, kita hanya sempat tasbih 2 kali sahaja, imam sudah berpindah kepada i'tidal. Kita baru tasbih 2 kali, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, imam sudah i'tidal, kita baru tasbih 2 kali. Maka afdal kepada kita segera ikut imam i'tidal tanpa menyodorkan tasbih yang ketiga. Ada ni dalam sujud contohnya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita baru tasbih 2 kali, imam sudah berpindah daripada sujud. Afdal kepada kita segera berpindah, bukan kita menyempurnakan tasbih ketiga kali, bukan. Kita sebagai makmum, dia kena ikut tu imam. Tu imam pula jangan cepat, sederhana. Jadi kenapa jadi makmum nak tasbih 3 kali pun tak sempat ni? Kemungkinan tu imam ni agak cepat rokoknya, agak cepat sujudnya. Tak boleh begitu, sebab tu imam dia kena sederhana. Makmum pula dia kena ikut akan pergerakan tu imam. Itu hak sepatutnya. Bila dia ketinggalan hukumnya makruh. Setakat 2 rukun tak batal lagi. Bila ketinggalan lebih dari 2 rukun, batal sembahyang. Tapi taklah sampai ketinggalan 2 rukun, tapi nampak sangat dia tu mana orang lain tu imam, makmum lain rokok dah, dia belum rokok. Tapi dia rokok lah kemudian.
tu imam makmum lain iktidal dah, dia dah rokok lagi, kemudian dia iktidal. Kemudian bila tu imam dengan makmum lain sujud molek-molek dah, dia berdiri lagi, nampak situ dah, nampak tak sama. Tak sama gitu sebagai makmum, tidak ada adab seumpama tu. Nak tunjuk bahawa aku ni semayang, ada kena ikut tu imam. Dia kalau kira lah, taklah kata jadi macam saya nak sebut ni, kalau nak kira nak comel jadi macam hak askar tu lah, serentak tu. Ada ni bukan tu imam, bukan makmum tu imam, sama-sama makmum ni serentak. Tu imam dia berpindah rukun, tu imam berpindah rukun, ngam-ngam rokok, makmum pun segera kepada rokok. Makmum hak ramai-ramai ni serentak macam askar bergerak. Tu imam pun sami Allahu liman hamidah, makmum pun segera. Sebab apa? Sebab dengar dah tu kat askar kan ada suara kuat seorang tu kan, hak dia tepik seorang tu, nak apa tu, dia makan apa tu kan, dia pembarisan tu kan ada seorang hak apa, dia tepik tu lah, dia tepik je gerak, dia tepik je bergerak, bukan gitu. Jadi sekarang tu imam Allahu Akbar saja, makmum segera berpindah rukun, serentak. Ada gitu kan. Imam daripada iktidal, Allahu Akbar, ada hisapan lata, lepas tu makmum pun segera serentak. Comel. Hak tu dia berlatih lama mana askar tu dah. Hak ni pun sama lah, dia kena gitulah. Sebab kita makmum ni segera berpindah rukun apabila imam sudah sampai kepada rukun yang dipindah. Jadi macam mana makmum nak tahu imam sudah masuk pada rukun yang dipindah? Bar. Bunyi bar tu ngam-ngam imam sudah masuk pada rukun yang dipindah, maka makmum pun serentak berpindah rukun. Bukan tu imam Allah berpindah rukun kita gerak, jangan. Ada ni. Dia kena selepas imam bar saja, makmum pun segera berpindah rukun, serentak sama saja. Soh sama belaka dah ni. Dia punya ni tapak kaki sama belaka. Berdiri tegak belaka. Tegak lah. Jangan condong ke hadapan tubuh, makruh. Tegak sama belaka. Kemudian kepala sunat tunduk, sebab mata nak tengok tempat sujud. Mata tunduk belaka. Ni ada mata tunduk tengok tempat sujud, ada mata muka lenggok tengok dinding, ada hak lenggok ke atas. Bagi apa ni? Tak ada latihan tau. Kan? Tegak tubuh kan. Tumik kata molek. Bagi macam skor lah, kata molek. Tubuh sama tegak. Lepas tu mata tengok tempat sujud, maka kepala sama-sama tunduk tengok tempat sujud. Maka sama je. Gitu lah. Ni ada tunduk molek tengok tempat sujud. Ada orang tempat sujud di dinding, dia tengok dinding. Kan mata kan masa semua tengok tempat sujud, dia tengok dinding sebab dia sujud dinding, kau sujud latar. Dia sujud dinding, you know. Dan kenapa dia tengok dinding? Kan dalam sembahyang mata sunat tengok tempat sujud. Kenapa dia tengok dinding? Sebab dia sujud atas dinding. Gitu. Yelah ni sunat-sunat hai'ah belaka ni. Tapi mudah je buat. Ada buat macam ni. Mata pejam celek, dia lenggok ke atas, dia tunduk ke bawah, dia lenggok ke atas, dia pejam celek. Tu salah makan obat tu. Dia salah makan obat. Tengok dapat sujud. Sehingga kan dalam mazhab Syafi'i kita pandang muktamad, nampak Kaabah sekalipun di Masjidil Haram. Kaabah Masjidil Haram, bukan Kaabah atas jadah tu. Kaabah di Masjidil Haram, nampak betul-betul dia ni Kaabah. Sebab tengok dinding Kaabah ni satu kebajikan, boleh pahala. Tengok dinding Kaabah tu satu kebajikan, boleh pahala. Tapi dalam sembahyang dia nampak dinding Kaabah, dia nampak dinding Kaabah sekalipun pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita, mata tetap tengok tempat sujud. Mereka satu pandangan ada. Kalau kita dalam Masjidil Haram, kita boleh nampak dinding Kaabah, disunatkan tengok dinding Kaabah, bukan lagi tengok tempat sujud. Tapi pandangan muktamad, walaupun nampak dinding Kaabah sekalipun, semai di Masjidil Haram, mata tetap sunat tengok tempat sujud.
Ni dia tengok dinding rumah dia. Oh, tu. Tu kata, jadi sama molek. Sama masa tu imam Allahu Akbar. Maknanya mampu pindah rukun. Sami Allahu liman hamidah. Mampu pun berpindah rukun. Tu imam pun Allahu Akbar. Dahi pun satu latar. Sujud yang pertama. Mampu pun Allahu Akbar. Serentak je. Tu baru comel. Kan? Jadi makna makmum, imam berpindah rukun, dia kena segera berpindah rukun. Itu adab makmum di dalam sembahyang. Jangan kita buat lambat daripada orang lain, jangan. Jangan buat lambat gitu. Memanglah terkadang sembahyang sendiri itu mungkin lambat. Baca panjang, gerak lambat, jadi makmum tak boleh. Dia kena ikut. Kena ikut hak tu imam. Tu imam jadi tu imam, tak boleh nak buat lambat. Dia kena sederhana. Dia gitu. Ada almarhum Tugu sayanya, Tugu Haji Abdul Bakar Baru, dia tak jadi tu imam sebab dia semayang lambat. Dia semayang lambat. Jadi imam tak boleh. Sampai jadi imam, anak murid jadi imam. Anak murid boleh jadi imam kok, susah hatilah Tugu duduk belakang. Tapi kenapa Tugu jadi imam? Sebab Tugu tak boleh semayang lambat. Dia tak boleh semayang sederhana, dia semayang lambat sangat. Jadi tu imam tak ada buat gitu. Jadi tak boleh nak jadi tu imam. Tapi bila anak murid jadi makmum, maka bila Tugu jadi bila murid dia tu imam, Tugu jadi makmum, Tugu akan ikut tu imam. Dia gitu. Dia makmum kan kena ikut tu imam lah. Dia tak ada ikut passion sendiri dah lah. Tapi kalau jadi tu imam, dia susah. Dia nak susah nak buat cepat. Bukan nak buat cepat ni, nak buat sederhana. Tak ada cepat dalam semayang, sederhana. Tak boleh nak buat. Sebab apa? Sebab Tugu semayang memang semayang agak lambat. Bila jadi tu imam, tak boleh lambat. Tak boleh lambat dia tu imam ni. Dia kena sederhana. Jadi Tugu pun suruh anak dia tu imam. Bila anak tu imam, Tugu jadi makmum, Tugu pun akan ikutlah tu imam. Kena ikut tu imam. Jadi sederhanalah Tugunya, buat tu imam sederhana. Tapi nak ada tu imam sini tak boleh sebab lambat. Sebab Tugu harus main seorang kok. Semayang sunat ke apa ke, panjang lambat. Mana berat tetik turun beralu. Tapi nak dia imam tak boleh buat gitu. Dia kena sederhana. Jadi Tugu pun jadi makmum. Dia makmum terpaksa lah kena ikut tu imam. Tak ada ikut pasal sendiri dah lah. Jadi gitu. Mana kita makmum kena beradab. Imam berpindah rukun, segera berpindah rukun. Segera berpindah rukun. Tapi kalau dia ketinggalan, dimaafkan setakat 2 rukun. 2 rukun. Ini makmum sama ada muafiq ataupun masbuk. Barulah pergi kepada makmum muafiq yang dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Itu saya sudah banyak dah dalam pengajaran. Dalam rakam-rakam pun banyak dah saya bicara hak berkaitan dengan ta'rif muafiq dan ta'rif masbuk. Barulah pergi kepada hukum makmum muafiq dan hukum makmum yang masbuk. Ini sangat-sangat mustahak kita kena jelas sahih molek. Muafiq ni macam mana, masbuk ni macam mana. Sebab makmum muafiq hukumnya berbeza, makmum masbuk hukumnya berbeza. Jadi makmum muafiq ni makmum yang dapat dalam berdiri makmum tadi bersama berdiri imam masa satu patah yang pertengahan, yang sederhana. Saya pergi mana-mana tempat, masa patah yang pertengahan dalam lingkungan 25 saat. Maknanya masa bagi bacaan patah yang pertengahan lingkungan 25 saat. Kalau kat pertama, kita sebagai makmum Allahu Akbar, daripada takbir kita sampailah imam rakaat, dapat masa 25 saat tadi, dapat masa satu patihan pertengahan, muafiqlah kita, walaupun kita baca ataupun tidak tu bab lain. Ni contohlah contoh apabila rakaat pertama tu imam takbiratul ihram, kita pun takbiratul ihram. Kita bicara tu imam hak bacaan kuat, tu imam hak bacaan kuat. Jadi selepas dia takbir, tu imam baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, sampai ke wa ana minal muslimin.
makmum pun samalah baca doa iftitah. Tu imam pun selesai baca doa iftitah, tu imam pun memulai baca Fatihah yang kuat. Kita berhenti setakat tu masa dia. Kita berhenti setakat tu. Daripada takbir makmum tadi, kita sebagai makmum takbir sampai ke imam baca Fatihah kuat, dapat tak lagi masa 25 saat. Dapat tak lagi masa satu Fatihah pertengahan, dapat tak lagi masa. Bukan dapat tak lagi baca ke belum tak tanya ni, dapat tak lagi masa. Dapat, muafiq dah makmum ni. Tapi makmum baca tak lagi Fatihah, tu imam boleh baca lagi Fatihahnya. Makmum memanglah tak akan baca lagi Fatihah, melainkan selepas tu imam selesai baca Fatihah, barulah makmum baca Fatihah. Sekarang ni bukan makmum belum baca Fatihah, tu imam baru bismillah barunya. Tapi daripada takbir makmum sampai imam memulai baca Fatihah kuat tu, makmum ni dapat lagi masa satu Fatihah 25 saat. Dapat. Muafiq dah tu. Dia belum baca lagi. Baca tak baca satu hal yang lain. Sekarang ni dapat tak masa. Dapat. Muafiq. Tu je. Baca. Mungkin baca, mungkin belum. Sekarang ni belum baca. Tu imam pun baru nak baca Fatihah. Tapi masih dapat tak lagi? Dapat. Muafiq. Gitu je. Simple saja nak kenal makmum muafiq. Jangan pula makmum muafiq, makmum yang sempat membaca Fatihah. Tak betul gitu. Bukan makmum yang sempat membaca, makmum yang sempat masa satu Fatihah. Di masa tu baca ke belum baca ke, itu masalah. Bukan sempat membaca Fatihah makmum muafiq, sempat masa satu Fatihah. Sempat masa satu Fatihah. Masa yang disempat tu, dia baca ke belum baca ke, itu bukan definisi muafiq. Definisi muafiq sempat masa, itu saja. Mudah saja. Tidak sempat masa, masbuk. Imam bangkit daripada tasyahud awal. Imam bangkit dari tasyahud awal. Jadi makmum ni, dia makmum hak tak sihat. Makmum hak sakit lutut ke, sakit pinggang ke, ataupun makmum ni makmum yang gemuk. Dia nak bangun tu dia lambat. Ada ni. Kalau kita cakap tekan nunggu dia nunja apa? Dia bukan ninja. Ni nak bangun ni. Tuah panggil dia gitu lah. Jadi orang lain ni bangun straight je, tegak orang tiga. Dia ni nak bangun perlahan-perlahan apa? Lutut dia sakit, pinggang dia sakit, ataupun dia gemuk. Jadi tegak dia lambat. Kemudian dia pun tegak. Daripada tegak orang tiga makmum tu sampai imam rokok, dapat tak masa satu Fatihah. Sekejap imam rokok dah, dia lambat tegak. Lambat tegak bukan dia sengaja, dia uzur, dia sakit, dia gemuk. Jadi tegak dia sampai imam rokok ni dapat tak masa satu Fatihah. Tak dapat. Maka masbuklah dia, imam rokok. Wajib rokok serta-merta, baki Fatihah ditanggung oleh imam. Itu je. Ataupun rakaat yang ketiga, selesai tasyahud awal, selesai daripada tasyahud awal, tu imam pun bangun, makmum pun serta-merta bangun, serentak dengan, bukan serentak lah, kemudian daripada tu imam bangun. Tapi tu imam ni dia baca Fatihah wasah ke dah wasah, dah tahulah 20 saat dia rokok dah. Jadi tegak makmum kat ketiga tu, dapat tak masa satu yang pertengahan, anggaran 20 saat, tak dapat, masbuklah makmum tersebut. Maka rokok semerta. Hak tu saya sebut tadi tu, hak tanya daurah diu tu. Jadi dia tanya, makmum mempercepatkan bacaan, adakah makmum mempercepatkan bacaan, adakah imam mempercepatkan bacaan waktu ketiga keempat, adakah makmum jadi masbuk? Kalaulah tidak dapat masa setelah Fatihah, waktu keempat berdiri makmum sampailah imam rokok, masbuk lah. Tiba-tiba dahulu itu jawab, masbuk rakaat pertama saja. Punarana aja gitu. Pada ni. Ni boleh berlaku. Imam mempercepatkan bacaan waktu ketiga keempat, itu biasa berlaku. Ada ni. Kalau tu imam tua-tua tu okey je. Nanti imam tua-tua tu okey.
Tapi kalau tu imam hak baru-baru, hak muda-muda tu, hak jenis sibuk-sibuk, wirid hak pendek-pendek tu lah. Wirid pun pendek, semayang pun cepat. Ada hak imam gitu. Disibuk ke macam mana pesen dia tak tahulah. Pesen dia ke disibuk ke wallahu alam lah. Tapi cepat. Rakaat pertama kedua tak apalah. Kalau kita semayang zuhur, bacaan perlahan tak apa sebab ada surah, lambat nak rakaat rakaat yang kedua. Rakaat pertama lagi lambat nak rakaat sebab ada doa iftitah, walaupun dia cepat pun. Rakaat kedua dia cepat juga tapi dia ada baca surah. Rakaat keempat tu hanya Fatihah saja, apa dia baca cepat. Jadi makmum ni tak dapat masa satu yang pertengahan, maka masbuklah makmum ni. Ada kata kena beringat, kalau kita jenis semayang rata-riti, kalau kita jenis semayang rata-riti, kita kadang-kadang ikut orang azan. Kita pergi ke mana-mana, orang bang saja, kita pun cari tempat parking, kita pergi semayang. Orang bang saja, kita cari tempat parking, kita pergi semayang. Mana kita semayang tak tetap maknanya. Ni boleh jumpa macam-macam lah tu imam. Kalau kita semayang tempat kita sendiri, tu imam hak sama, biasanya tak ada masalah mana. Sebab kalau tu imam tu mempercepatkan bacaan, awal-awal lagi dah ada orang akan tegur, tu imam jangan cepat sangat kau baca tu, kesian kita orang tua ni, ada lah orang tegur. Biasalah gitunya. Tapi kalau kita ni semayang singgah semayang satu tempat, kita tak tetap tempat ni, kita akan jumpa tu imam orang tiga tempat, dia mempercepatkan bacaan, menyebabkan kita makmum tadi ni tak dapat masa satu Fatihah yang pertengahan. Anggaran dia permasalahan anggaran dia ni. Sampai ada orang dicek semayang tu imam. Sebab semayang masa tu semayang tarawih. Jadi masjid tu buat live. Tarawih masjid tu buat live. Jadi dia pun cek berapa saat ni tu imam ni. Tu imam Arab masa tu. Imam Arab. Orang 3 ke 4 isyak tu lah. Jadi dia ni dia berjumpa dengan tu imam Arab tu, isyak dan tarawih. Tapi tak puas hati isyak tu, dia kata masbuk dah bang kali, dia kata dia tak puas hati sebab cepat sangat. Rakaat pertama kedua dia baca comel tu imam Arab, baca kuat. Waktu keempat dia pun balik rumah, dia pun buka FB, masjid tu buat live FB, dia pun buka FB, dia pun tengok berapa saat sebenarnya ni, berapa saat 18 saat 18 saat. Tapi dok secepat yang pernah saya jumpa. Ni beberapa tahun dahulu, kerajaan Terengganu kita kan, bulan Ramadan dia jemput tu imam Arab bertugas di Terengganu kita ni. Ada tu imam Arab yang tetap satu masjid sampai ke habis Ramadan, ada tu imam Arab yang berpindah randang. Ingat dah dahulu. Saya kenal sekali tu malam yang keberapa belah tak tahulah. Tak tahulah tu 18 saat tak siapa. Tapi tempat tu tak ada live, tak ada nak tengok Tapi dia naik kat ketiga tu, saya naik. Saya masa tu A'udzubillah saya tak baca. Terus pada Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya sempat baca ataupun tak sempat baca. Dia rokok dah. Tu memang tak pernah jumpa lagi secepat tu. Sampai sekarang tak pernah jumpa lagi tu imam yang secepat tu. Cepat sungguh. Kalau setakat kita ihdinas siratal mustaqim, imam rokok tu biasa je tu. Hak ni iyyaka na'budu tu saya sempat baca ke tak betul tak sempat. Tapi memang cepat. Pertama kali jumpa pada masa tu sampai sekarang tak jumpa lagi hak imam setara tu. Tak tahulah, mungkin 15 saat barangkali lah. Tapi tak boleh tengok saat lah sebab dia tak ada live FB. Mana jelas-jelas kita ni makmum masbuk sebab tak dapat masa. Wajib rokok serta merta 1-2 ayat Fatihah kita yang belum sempat kita baca ditanggung oleh imam. Itu kena faham di takrifan muafiq dan takrifan masbuk. Kemudian hak masalah dimaafkan ketinggalan 3 hukum panjang tu panjanglah bicara. Hak berkaitan dengan makmum yang muafiq. Makmum yang muafiq dalam situasi tertentu, beberapa keuzuran, makmum muafiq tu dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Dan kita ada tasbih tidak mendatangkan pembicaraan berkaitan dengan definisi makmum muafiq dan masbuk, dan juga dan kita ada tasbih tidak mendatangkan keuzuran permasalahan yang berlaku pada makmum muafiq
yang dimaafkan ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Kedua-puluhnya mengiktikadkan akan yang fardu itu dengan sunatnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.